Okay, so kita masuk yang ketiga last. Ni pun sama, baca. Nak terangkan pun tak ada banyak terangkan. Pertamanya kita nak explain kenapa solid tu kita dia fix punya shape. And then kita nak explainkan, awak kena tahu proses di mana yang menyebabkan solid tu ada freezing ataupun kita panggil sebagai solidification, melting ataupun nama lain ada fusion, sublimation dengan proses deposition. So kena tahu proses tadi tu dan kaitannya dengan proses, maksudnya kaitannya dengan kehidupan seharian. Tu nanti kita tengoklah. So ni adalah properties of liquid, dia ada fixed volume dan dia sangat tidak compressible. Di mana kenapa? Kenapa? Sebabkan dia punya properties are very close together with little empty space. So dia sangat strong forces, sebab tu dia punya volume adalah sangat fixed dan punya shape pun sangat fixed punya shape lah. Dan dia hanya vibrate dan rotate pada tempat dia tu. Ni contoh solid lah. So dia ada fixed punya position. Okay, kita tengok pada phase change. Tu boleh tengok kat situ. Tadi sublimation dengan deposition adalah berkaitan dengan gas dengan solid. Kalau sublimation, solid kepada gas terus. Kalau gas kepada solid kita panggil sebagai deposition. Kalau solid jadi liquid kita panggil sebagai melting. Liquid kepada solid kita panggil sebagai freezing. So harapnya kena tahulah proses-proses kesemua ni. Tadi yang liquid ni, evaporation tadi dengan condensation saya dah sentuh tadi. So kita nak tengok proses melibatkan solid sahaja. So ada 4 lah kat situ. So yang pertama freezing, liquid kepada solid. Tu boleh baca. So macam mana freezing tu boleh berlaku. So bila pada lower temperature, kinetic energy pun makin berkurang. Sebab temperature dah low, lepas tu dia akan vibrate pada slower rate. So bila intermolecular forces adalah kuat untuk nak hold particles together dalam fixed position dan orderly arrangement, so awak punya particles tu tidak lagi dalam keadaan liquid. Bila keadaan macam tu, liquid akan tukar jadi solid. Okay, kalau ni yang bawah tu adalah melting, di mana solid jadi liquid. Terbaliklah. Bila heated, awak punya kinetic energy akan makin tinggi, bermaksud awak punya solid particles tu akan bergerak dengan lebih laju, akan vibrate faster. So bila dia cukup untuk nak overcomekan intermolecular forces, time tu lah solid akan tukar jadi liquid. Okay, tu contohnya nak buat ice cube, lepas tu ataupun pembekuan dekat dekat tasik, sangat sejuk. So adalah adalah ais yang terapung hari tu pula apa benda saya ni. Okay, contoh kalau melting adalah contoh ice cream, ada melt, itu contoh-contoh melting punya proses lah daripada solid jadi liquid. Ni ada kaitan dengan kalau ada soalan bertanya, okay, proses yang berlaku contoh ice cream melting, so proses apa yang berlaku kat situ? So apa yang berlaku pun soalan boleh tanya, apa proses yang berlaku? So dia bagilah statement, kinetic energy faster. Lepas tu dia boleh overcomekan intermolecular forces. So kena pilih ke statement ke. Tu antara soalan yang boleh tanya lah. Okay, sublimation, solid kepada gas. Ni dia boleh terus kepada gas sebabkan kenapa? Boleh baca kat situ, solid have enough kinetic energy to break away from solid and escape as gas when temperature of the solid increase. Maksudnya dia tidak tukar kepada liquid. Kenapa? Sebab kinetic energy dia tu sangat-sangat cukup untuk tukar terus kepada gas. Tu dia kata kat sini, particle vibrate very vigorously that they straight away change to the disorder arrangement of gas. Dia punya vibrate tu ataupun dia bergerak sangat-sangat laju yang menyebabkan dia punya intermolecular forces dia ataupun dia punya order yang tadi punya fix tadi tu tiba-tiba terus boleh berubah jadi gas. Sangat tidak disorder punya arrangement of gas. Disebabkan itu intermolecular forces of particles dalam liquid state are too weak to remain in this state. Maksudnya tak boleh jadi liquid sebabkan intermolecular forces dalam keadaan liquid adalah sangat-sangat lemah. Sebabkan tadi dia dah cukup sangat kinetic energy. Dia punya kinetic energy sangat-sangat besar lah. Sebab tu dia boleh tukar daripada solid jadi gas. Contoh
Inilah kita panggil dry ice. Dry ice daripada solid akan terus jadi gas. Tu nampak bentuk gas lah. Okay, kalau deposition adalah daripada gas kepada solid, iaitu contohnya adalah snow. Tu snow adalah contoh di mana deposition gas kepada solid. So dalam kes ni dia punya gas is super cold, bermaksud kinetic energy untuk gas tu dia berkurang sangat-sangat decrease abruptly, maksudnya sangat-sangat laju dia berkurang tu, menyebabkan tak sempat pun dia nak jadi dalam bentuk liquid, dia akan terus jadi dalam keadaan solid sebabkan kinetic energy tu sangat-sangat rendah. So dia akan, intermolecular forces akan strong enough lah untuk nak holdkan particles together dalam keadaan fixed position. So dia tukar jadi gas kepada solid. Sublimation dengan deposition juga antara phase yang aku dah tanya lah. Okay, contoh solid jadi liquid, jadi gas, ataupun contoh dry ice, ataupun contoh dia bagilah statement benda-benda ni. So apa proses yang berlaku sebenarnya? Sebab untuk PSLM awak dia adalah pada C3 dengan C4 so dia lebih kepada application lah dengan describe lah, tapi dalam bentuk soalan objektif masalahnya. So dia akan kaitkan secara, maksudnya dia akan kaitkan dengan kehidupan seharian awak, application. Dia tak adalah bagi direct. Contoh dry ice, contoh proses apa? Tak ada. Dia mesti bagi statement, sila bagi tahu ini proses apa, ataupun daripada contoh dia kata sublimation, sila pilih statement yang betul. Okay. So ada two types. Ini adalah dua ciri solid. Okay, dah habis dah awak punya proses untuk solid. So untuk solid dia ada dua types, ada dua karakteristik of solid. Iaitu pertama kita panggil sebagai amorphous solid dan kedua adalah crystalline solid. Okay, bezanya adalah kalau amorphous solid dia randomly arranged dan dia tak ada 3D arrangement. Okay, ni maksudnya dia form a saturated liquid equal rapidly. Kalau crystalline, yang paling penting dia ada 3D, dia ada 3D structure. Tu beza amorphous dengan crystalline solid. Amorphous dia tak ada 3D arrangement, maksudnya dia punya shape tu sangat-sangat random. Dia tak ada fixed position, dia tak ada fixed shape yang betul-betul adalah secara solid. Kalau crystalline solid dia ada shape dia betul dah, dia ada pack order dia tu. Okay, contohnya ni kalau dalam bentuk dalam bentuk intermolecular forces dia punya intrasolid, intramolecular forces dia tu dia akan, kalau crystalline solid dia vibrate pada fixed position, tapi bila solid amorphous solid dia random lah, tapi masa dalam keadaan solid cuma dia punya structure tu tak ada betul-betul 3D arrangement. Okay, lagi senang. Contoh untuk amorphous solid, contoh serbuk. Serbuk dia tu masih lagi solid, contoh serbuk bukan NaCl, serbuk dalam keadaan serbuk lah, mostly serbuk tu adalah amorphous solid. Kalau crystalline solid yang contoh memang betul-betul solid, iaitu contoh metal, Na, Mg solid, tu semua pada crystalline solid, dia ada bentuk order 3D arrangement. Okay, yang ini adalah contoh untuk crystalline solid. Okay, kalau tadi kiranya amorphous solid tak ada lagi types lah. Kalau crystalline solid dia ada lagi, kita panggil sebagai, dia ada bagi lagi kepada 4 jenis solid. Untuk crystalline solid dia ada molecular covalent solid. Kalau ingat balik yang masa chapter 4 tu yang kita panggil sebagai simple molecular structure. Ni duduk dalam molecular covalent solid. Kalau ingat balik, giant covalent solid adalah berkaitan dengan silikon hari tu. Tapi dalam kes ni ada example lain, diamond, graphite iaitu karbon. Diamond pun daripada karbon juga. Okay, ionic solid contoh segala ionic lah. Maksudnya ion daripada contoh NaCl, metal dengan non-metal. Okay, kalau metallic solid semua metal lah. Semua metal ke dalam kategori metallic solid. So semua ni ada fix punya arrangement, iaitu dia ada 3D arrangement.
Itu contoh carbon dioxide bentuk dia. Kalau diamond, graphite dengan fluorine ada bentuk dia macam tu. Itu saya dah tunjuk dah dalam keadaan diamond tu carbon juga. Cuma dia punya order arrangement tu lain sikit daripada graphite. And then contoh lain ionic solid dia ada order dia. Maksudnya dia ada macam nak cakap structure dia tersendiri. So untuk crystalline solid ni bermaksud setiap solid ni dia ada structure dia yang masing-masing. Kalau amorphous solid dia tak ada langsung ni. Dia punya bentuk dia secara random saja. Ini contoh pula dalam keadaan metal. Okay, itu saja untuk metallic. Untuk metal. Untuk metal pula, untuk solid. Awak kena ingat properties tadi, proses dia. Iaitu proses yang saya tekankan lebih kepada deposition dengan sublimation. Sebab yang lain tu freezing, melting tu dah biasa dah. Tapi sublimation dengan deposition ni lain sikit lah sebab solid kepada gas, gas kepada solid. And then types dengan solid tu apa? Ada 2 types, amorphous dengan crystalline. Crystalline tu yang ada sampai 4 tadi. Awak ada molecular covalent solid, giant covalent solid, ionic solid dengan metallic solid. So ni 5.2 dengan 5.3 memang kena baca je lah. So kalau baca sampai tu boleh try soalan tutorial yang seterusnya part liquid dengan solid tu.